Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim, amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih pada puan pengurusi yang dimuliakan, Timbalan Nazir, Timbalan Ketua Wanita Ikram Gombak, dan seluruh jawatan kuasa, seluruh jawatan kuasa masjid, dan muslimin dan muslimat, para ilmuwan, pemikir dan penggerak aktiviti-aktiviti keislaman. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapat bersama-sama pada pagi ini dalam slot yang saya kira slot pengisian pertama untuk program Hijab I'm in Love, anjuran wanita Ikram Gombak. Jadi saya diminta untuk bercerita, tajuk tak salah saya fashion dan aurat wanita lah, lebih kurang begitu ya. Fashion dan aurat wanita. Pada asalnya apabila dijemput oleh pihak penganjur, saya sebenarnya agak keberatan sikit nak menerima jemputan ini kerana saya agak syadid sikit. Tahu syadid? Ya. Saya ni agak strict sikit dalam bab aurat ni. Saya bimbang nanti berlaga dengan matlamat program ya. Tapi atas dasar amanah dan tanggungjawab, saya akan terus dengan sifat apa yang saya ada. Saya akan bawakan dalil-dalil dan juga idea yang bagi saya wasati ya, dan sesuai untuk wanita mukminah salihah insya-Allah. Jadi tajuk yang kita bagikan adalah fashion dan aurat. Tapi sebelum kita masuk kepada fashion, kita nak masuk pada aurat dulu, bincang sikit pasal aurat wanita. Sebab program anjuran wanita, dan kita tak masuklah aurat lelaki, walaupun ada beberapa orang lelaki di sini yang mewakili kaum suami dan bapa, yang juga sebenarnya wajar sangat hadir sebenarnya dalam program ini. Tapi biasanya mungkin mereka tidak merasakan jemputan ditujukan kepada mereka, sebab orang lelaki yang tak faham aurat wanita dan tahap mana fashion wanita yang dibenarkan, boleh saja menjadi lelaki yang dayuth. Sebagaimana Nabi kata, thalathatun la yadkhulunal jannah, 3 kumpulan yang tak masuk syurga. Yang pertama, al-aqu bi walidaih. Yang pertama, orang yang menderhaka dua ibu bapa dia. Yang kedua, lelaki yang menyerupai perempuan, perempuan yang menyerupai lelaki, ataupun dalam kata lainnya GID. Orang perempuan yang individu yang samar, keliru identiti ya. Dan yang ketiga, ad-dayuth, lelaki yang dayuth, iaitulah suami atau bapa yang membiarkan isterinya untuk melakukan maksiat tanpa dirasa cemburu ataupun ingin mengubahnya. Baik, jadi apabila kita bincang topik aurat, yang pertama sekali kita ada beberapa ayat yang perlu kita ambil kira dalam bab aurat dan dijadikan panduan dalam perbincangan kita pada pagi ini ya. Yang pertama iaitulah dalam suratul Ahzab ayat yang ke-59. Ayat ini wajib untuk kita semua faham. Allah SWT kata, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabibihinna dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhain wa kana Allahu ghafurar rahima. Wahai Nabi, Allah kata, katakan kepada isteri-isteri kamu dan anak-anak perempuan kamu dan seluruh wanita mukminin, wanita muslimat, untuk melabuhkan, yudnin, menjatuhkan,
menjatuhkan, menutupi alaihinna di atas diri mereka, min jalabibihinna, jilbab-jilbab mereka. Zalika adna an yu'rafna, itu adalah paling baik untuk mereka untuk dikenali sebagai wanita muslimah mukminah. Fala yu'zain, yang dengan itu mereka tidak akan disakiti. Mereka tidak akan disakiti. Wa kana Allahu ghafurar rahima, dan sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Baik, itu adalah ayat panduan yang pertama dalam bab aurat. Allah ada sebut beberapa perkataan, jalabi bihinna, jilbab, ya. Maka para ulama tafsir dalam mentafsirkan perkataan jilbab ini ada beberapa bentuk tafsiran, ya. Jadi sebelum kita pergi kepada tafsiran itu, ada juga beberapa ayat yang lain yang menyempurnakan tafsiran itu, iaitulah wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna wala yubdina zinatahunna, ya. Yang mana Allah kata, dan katakan pada wanita yang beriman, hendaklah mereka melabuhkan kain-kain penutup kepala, bi khumurihinna. Maka jilbab itu maksudnya terdiri daripada khumurihinna ala juyubihinna, iaitulah terdiri daripada penutup kain penutup atas kepala sampai ke tengkuk, tapi kemudian ala juyubihinna, yang sampai ke dada, sampai ke dada. Dan janganlah kamu yubdina zinatahunna, jangan kamu membuka perhiasan kamu. Bermakna apa saja yang berada di antara sebahagian yang mana kepala semua tubuh wanita ni yang disebut adalah hadis Nabi, yang semuanya adalah aurat, al-mar'atu aurah, kecuali tangan dan juga wajah, ya. Maka itu semuanya yang perlu ditutupi oleh wanita. Manakala ada khusus pula apabila menutupi kepala itu ditutupi dengan kain sampai ke tengkuk dan sampai menutupi bahagian juyub, iaitulah bahagian poket-poketnya ataupun bahagian sebelah dada. Maka itu adalah disebutkan juga dalam pentafsiran para alim ulama untuk kita memahaminya, ya. Baik, jadi perkataan sebahagian lagi mufassir mengatakan perkataan juyub adalah plural perkataan jaibun. Kalau dalam bahasa biasa dia poket, tapi poket tu mungkin tak menjawab persoalan, sebab poket tu dekat mana, kan? Maka kalau kita lihat kepada tafsir para ulama tafsir, mereka kata iaitulah bahagian bentuk dada yang mesti ditutup. Maka bahagian itu adalah bahagian dada wanita, yang kita tahu ada something specialnya di situ, khususnya bagi pandangan mata lelaki, ya. Baik, kemudian selain daripada ayat tersebut, ada pula para alim ulama membincangkan apakah dia maksud perhiasan illa ma zahara minha, apakah dia maksud yang terzahir itu, kecuali benda yang terzahir saja boleh. Benda yang terzahir itu apa maksud dia? Maka para alim ulama seluruhnya bersetuju dengan sesama mereka dan juga berdasarkan kepada dalil, iaitulah semua bahagian yang bukan aurat adalah benda yang terzahir, ya, yang bukan aurat. Maka pada ketika itu adalah beberapa pentafsiran, antaranya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan bahawa perhiasan yang biasa nampak adalah contohnya celak dan cincin wanita. Sebab cincin berada pada tempat yang bukan aurat, maka dia terzahir dan biasa terzahir pada pandangan mata semua orang. Maka cincin kalau diletak perhiasan dekat situ, maka dikiranya harus. Begitu juga dengan celak mata, maka itu juga pada wajah yang bukanlah aurat dalam banyak keadaan bagi majoriti orang, ya, maka bolehlah kelihatan. Begitu juga pendapat daripada sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik, itulah dia pendapat yang sama. Baik, kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha pula, isteri Nabi,
Dan beberapa sahabat dan juga tabi'in yang lain berkata gelang juga adalah dikira sebagai perhiasan zahir yang boleh dilihat. So kalau wanita pakai gelang dekat luar, sebab dia berada pada tangan dan dia boleh juga berada di atas pakaian, maka ketika itu dia dibenarkan. Baik, jadi itu adalah beberapa pentafsiran ringkas berkenaan dengan aurat. Maka kita tahu aurat wanita seluruh tubuhnya kecuali bahagian wajah dan tangan, dan tangan itu masuk depan tangan dan juga dalam tangan, ya, macam ni. Dan juga wajah itu pula ada khilaf juga, tapi sebenarnya majoriti mengatakan bukan aurat. Dan ada pula perbincangan sama ada dagu termasuk di dalam wajah atau tidak. Tetapi yang paling mudah kita ambil melihat kepada perbincangan ulama tentang wuduk. Apabila para alim ulama bincang tentang wuduk, kawasan wuduk, maka wuduk ni biasanya wajah itu adalah yang nampak dekat melalui depan, yang nampak kat depan ni, daripada tempat tumbuh rambut sampai dekat bawah, dekat ziqn ini, iaitulah dagu. Maka kalau ada janggut yang tebal bagi orang lelaki, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kaedahnya mesti masukkan tangan di bawah ini. Maka sebenarnya kalau kita lihat pendapat yang lebih strict, lebih ketat, dagu ini wajar ditutup. Tetapi sekarang ni masalah dia kerana dagu ini sukar untuk ditutup. Ya, disukar tu mungkin kerana sebab bila pakai tudung tu dia mengelonsor ke dalam, maka dia akan terbuka. Maka sebahagian ulama mengatakan dia jadi umumul balwa. Umumul balwa. Dan sebahagian lagi mengatakan bahawa dia dimaafkanlah, sebab dah umumul balwah, dia dimaafkan. Sebab itu bila wanita nak mendirikan solat, maka sebahagian mereka kita lihat akan berjaga-jaga, lalu mereka menutupi dagu dengan sepenuhnya. Maka itu adalah sudah pasti pandangan yang paling selamat, paling baik. Tetapi tidak mudah untuk diamalkan kerana macam saya sebut tadi, bila wanita pakai tudung dia akan menggelongsor, maka diperlukan ada kain tambahan untuk menutupi dagunya bagi menyempurnakan penutupan aurat. Walau bagaimanapun, itu adalah bahagian-bahagian yang selalu dimaafkan dalam Islam. Contohnya ujung-ujung rambut yang terkeluar, ya, ataupun lengan di bawah sikit, lengan ni selalu kadang-kadang bila kita bergerak dan seumpamanya kita dah pakai dah stokin tangan, dah pakailah cekak sebagainya, tapi masih bergerak lagi, maka ternampak sedikit, maka ketika itu kita pun tutup. Maka itu adalah kawasan-kawasan yang digelar sebagai aurat-aurat yang ringan yang dimaafkan apabila tidak disengajakan. Sebagaimana Nabi SAW kata, innama akhsha alaikumul amad wala akhsha alaikumul khata. Apa yang aku bimbang kepada umat aku adalah kesengajaan, bukan ketersalahan. Kalau tersalah maka kita dah tutup, kemudian tersalah maka terbuka, maka itu yang itu tidak ada apa-apa banyak isunya. Samalah juga macam orang yang bertanya saya semalam, ada seorang tanya, dia kata, ustaz, kalau saya termakan babi macam mana ustaz? Dan kalau termakan tak payahlah samak mulut tu sampai ke usus-usus nak menyamaknya, kan? Jadi dia bila ni kira dimaafkan lah, ya? Tapi yang bahayanya adalah kesengajaan, sengaja nak buka lengan, sengaja nak buka dagu, nak bagi tunjuk dan seumpamanya. Maka itulah dia masalahnya. Baik, kemudian itu adalah ayat yang pertama, dan yang kedua yang kita jadikan pedoman. Ayat yang ketiga kita perlu jadikan pedoman dalam perbincangan tentang aurat dan fashion adalah firman Allah dalam suratul Ahzab ayat yang ke-33, ya, yang mana Allah kata, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna as-salah wa atina az-zakah wa ati'na Allah wa rasulah innama yuridu Allahu liyudhhiba 'ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Allah kata, wahai wanita, duduklah di rumah kamu. Tapi ini ada perbincangan yang panjang lebar, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyah, dan jangan kamu berhias sebagaimana perhiasan jahiliyah yang pertama dahulu. So ada beberapa perkataan penting untuk kita faham di sini. Yang pertama, perkataan waqarna fi buyutikunna tu kita urai kejap lagi. Kita nak pergi tabarruj dulu. Apa maksud tabarruj? Tabarruj berasal daripada perkataan baraja itulah, yang mana Allah SWT ada kata,
kematian akan datang menemui kamu walau kuntum fi burujim musyayyadah, walaupun kamu berada di dalam buruj. Itu asal perkataan yang lebih kurang sama dengan tabarruj yang sama. Burujin musyayyadah apa? Burj Arab. Tahu dekat Dubai ada Burj Arab, Burj Khalifah, iaitulah menara yang tinggi lagi kukuh. Maka maknanya tabarruj ni ada kaitan dengan loblap. Apa tu? Tinggi, highlight. Tabarruj ni dari sudut makna bahasa dia ada kaitan dengan meng-highlightkan sesuatu. Tapi belum habis cerita lagi tu. Tu baru maksud bahasa. Tabarruj meninggikan, stand up from the crowd, keluar, stand out from the crowd. Orang lain biasa gini, dia begini. Itu adalah ciri tabarruj di sudut bahasa. Belum syarak, belum lagi bahasa. Yang kedua, Allah SWT, para alim ulama juga mengatakan, dan Ibnu Manzur contohnya mengatakan tabarruj ini juga adalah macam burujus sama. Burujus sama adalah apa? Bintang-bintang di langit. Tempat lain gelap, bintang-bintang bergemerlapan, terang, loklak. Itu dia tuan-tuan. Kan? Jadi maksud bahasa bagi tabarruj daripada baraja, highlight, tinggi, nampak, keluar daripada crowd, kebiasaan. Dan kalau orang lain gelap, dia terang, dia adalah yang berwarna-warni itu. Jadi itu adalah maksud bahasa. Adapun maksud dari sudut syarak tabarruj ini apa benda? Iaitulah disebutkan oleh para alim ulama tafsir yang berjantina lelaki. Kalau ada sebagian orang dia tak suka ni, dia nak baca ahli tafsir perempuan punya. Tapi Al-Qurtubi dan juga Ibnu Kathir menghuraikan maksud tabarruj dari sudut syarak dengan kata mereka, huwa kullu zinatin, iaitulah setiap perhiasan, au tajammul, ataupun bercantik-cantik, tuqsad al-mar'ah, orang perempuan buat benda itu dengan hasrat, dengan niat, biizharihi, untuk menunjukkannya, menayangkannya, fi a'yunil ajanib, biizharihi an tahluwa fi a'yunil ajanib, untuk dilihat manis, untuk dilihat comel pada mata orang-orang yang bukan ahli keluarga, ajanib. Hatta al-qina allati tastatiru bihi al-mar'ah wa in kana min al-alwan al-barraqah wa syakl al-jazzab likai taludhu bihi a'yunin nadhirin fahuwa min madhahiri tabarruj al-jahiliyatil ula. Ni dia tuan-tuan, payah nak cerita ni kan. Dia kata sampaikan penutup, kalau yang ada berpurdah maknanya sampai penutup wajah. Ini pada zaman mereka yang tutup muka. Sampaikan penutup itu pun dibuat dalam bentuk warna yang striking, barraqah, alwanil barraqah, wa syaklil jazab, dan bentuk yang luar biasa, menarik perhatian, likai taludzu bihi a'yun, supaya memberi lazat kepada mata orang yang melihat. Fahuwa min madahir, maka itu adalah daripada elemen tabarruj jahiliyah, kata ulama. Kemudian ambil pula kata-kata para alim ulama daripada kalangan sahabat dan tabi'in. Mujahid kata, kanatil erti tabarruj jahiliyah adalah kanatil mar'ah takhruju min bainir rijal fadzalika tabarrujul jahiliyatil ula. Ini agak strong sangatlah, iaitulah apabila wanita suka keluar ke rumah dan suka lalang di hadapan kaum lelaki. Maka ini mungkin tuan-tuan bolehlah nak tolak ke tak tolak ke pulang, saya beritahu je dulu. Qatadah pula kata, kanat lahunna masyah takassar wa taghannaj fanahallahu ta'ala an dzalik. Qatadah pula berkata, maksud dia perempuan yang begini bila dia keluar, dia ada satu jenis jalan dia, gaya jalan, yang mana gaya jalan itu takassar, dia macam lembik semacam. Lembik tu dia macam takassar, maksud dia pecah. Pecah tu maksud dia macam sendi tu tak ada. Macam apa? Macam lenggang-lenggok. Itu maksud dia. Dia lenggang-lenggok. Nak mudah faham, lenggang-lenggok tu bagaimana? Iaitulah jalan catwalk. Catwalk ni adalah satu gaya jalan untuk menyerlahkan ke tubuh wanita,
Sebab dia jalan di atas straight line, macam kucing dia jalan kan, dia ada 4 kaki, dia jalan ke depan straight line. Sebab tu namanya catwalk. So kalau wanita yang mempunyai anugerah Allah SWT, mempunyai rahim, maka biasanya bahagian pinggul dan punggung wanita lebih besar daripada lelaki, ya. Maka apabila wanita jalan catwalk, dia menyerlahkan punggungnya, lalu kelihatan jelaslah tup-tap punggungnya. Itulah maksud takassar wa taghannaj. Nak bagi faham hukum, pasal cerita betul-betul kan. Wa taghannaj, itulah dia tabarruj jahiliyah. So nanti ada perempuan tanya, jadi Islam ni perempuan kena jalan macam robot lah Ustaz? Tak apa, nanti kita sembang lagi kejap lagi kan. Kita nak bagi tahu daripada pendapat ulama-ulama silam, sebab kita yakin mereka lebih mendalami ayat-ayat Al-Quran, mereka lebih faham ayat-ayat Al-Quran, dan mereka lebih faham maksud ayat-ayat Quran, sebab mereka lebih hampir kepada Nabi SAW. So kita kena ada penghormatan kepada ilmu mereka, dan jangan mudah-mudah menolak apa yang mereka kata sekadar kerana mereka adalah seorang lelaki ataupun mereka berada di zaman yang berbeza. Kita cerita kejap lagi zaman berbeza. Kemudian yang ketiga, Muqatil bin Hayyan pula berkata, at-tabarruj, maksud tabarruj annaha tulqil khimar ala ra'siha, iaitulah wanita pakai tudung, pakai penutup kepala, ala ra'siha wala tashuddahu, tetapi dia tak mengetatkannya. Dia tak mengetatkannya, longgar, bila longgar keluar jambul, contoh kan. Fayuwari qalaidiha, dan juga apa nama tu, sengaja ditayang-tayangkan tak ketat dan tak sempurna pemakaiannya, maka kelihatanlah rantainya, kelihatanlah qartiha, iaitulah apa nama tu, anting-anting dia, dan juga kelihatanlah tengkuknya. Dia pakai tu macam longgar-longgar, macam tak nampaklah tengkuk dia pakai gini longgar, atau nampaklah tengkuk sini, nampaklah rantai dia dengan mata permata besar rubi, batu rubi dan seumpamanya, okey, dengan batu jet dan seumpamanya, ya. Wa yabdu dzalika kulluhu minha fadzalika huwa tabarrujul jahiliyah, maka terzahirlah semua perhiasan tadi, maka itulah dia tabarruj jahiliyah yang diharamkan oleh Allah kepada perempuan mukminat, kata Imam Muqatil bin Hayyan. Bukan saya kata, saya buat terjemah ini. Itu dia. Baik, itu adalah beberapa pentafsiran para alim ulama tentang maksud tabarruj. Kalau kita nak pegang dalam konteks zaman sekarang, kita kena faham prinsip yang mereka cerita. Baik, prinsip yang boleh jadikan satu fashion itu dianggap tabarruj ada beberapa faktor. Yang pertama, ini yang saya kumpulkan. Tadi semua ulama silam, ini yang saya kumpulkan jadi poin yang mudah untuk perempuan muslimin dan muslimat buat balik. Yang pertama, tabarruj adalah apabila tidak tahu batas aurat, memakai pakaian yang berfashion tanpa tahu batas aurat, maka itu mudah menjadi tabarruj. Sebab bila sebahagian fashion itu, dia akan dedahkan sikit, dia akan angkat sikit bahagian itu, dia akan naikkan bahagian ini, dia akan nipiskan bahagian lengan contohnya. Fashionnya pasal dinipiskan bahagian lengan. Lengan ni nampak macam lut sinar, maka itu adalah tabarruj. Semua fashion yang membawa kepada tidak penutupan aurat, maka ia adalah tabarruj. Cuma saya belum cerita, lupa nak cerita. Tabarruj jahiliyatil ula. Apa maksud jahiliyah pertama? Kan? Jahiliyah pertama ni ada pelbagai juga tafsiran para alim ulama, yang macam-macam. Ada yang mengatakan iaitulah zaman lahirnya Nabi Ibrahim. Itu tabarruj yang pertama, kerana pada waktu itu perempuan memakai di lengannya macam satu gelang yang besar, ya, dan kemudian berjalan di tengah-tengah pasar di khalayak lelaki dan menayangkan sampai ke atas ni, ya, macam apa nama tu, mami jarum tu kan. Kemudian ada pula Ibnu Uyainah kata jahiliyah ula itu adalah zaman di antara Nabi Adam dan Nabi Nuh. Ibnu Abbas pula kata jahiliyah ula itu adalah zaman di antara Nabi Nuh dan Nabi Idris. Al-Kalbi pula kata antara Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim. Macam-macam tuan-tuan, ya.
Berkata pula sebahagian yang lain, jahiliah ula itu ciri mereka adalah memakai gelang yang panjang daripada lu'lu' dan tidak dijahit tepi bahagian pakaiannya. Nampak ketiak lah ni nak ceritanya. Dan juga watalbis athiyab ar-raqaq, iaitulah memakai dan juga memakai pakaian yang nipis, wala tuwari badanaha, dan tidak menutupi sempurna badannya. Itu adalah perangai jahiliah ula. Dan berkata pula sebahagian yang lain, jahiliah ula itu adalah semua amalan sebelum ke Islam datang, orang-orang dahulu, dan bila mana Islam datang, itulah jahiliah thaniyah. Jahiliah yang kedua adalah apabila orang masuk Islam dan mengamalkan ciri-ciri jahiliah ula itu, itulah jahiliah thaniyah. Boleh faham So jahiliah ula tu yang dulu-dulu punya, yang menjadi benchmark kepada orang sekarang apabila memakai fashion. Baik, kita kembali kepada ciri-ciri fashion yang dianggap tabarruj, yang tidak dibenarkan. Satu, tak ambil endah batas aurat, maka dia fashion dia lebih penting daripada penutupan aurat. Dia boleh faham? Saya boleh faham. Maknanya kalau dia nak reka tudung, kalau dia nak reka jubah, kalau dia nak reka kain, yang penting baginya adalah corak-corak ataupun jahitan, dan bukan penting baginya kain ini cukup tebal ke tak. Tidak. Itu tidak menjadi persoalan dia. Yang ini perlu ini kena angkat ni, kalau angkat ni nampak betul ni. Tak, itu tak jadi persoalan dia. Maka dalam fashion dia yang penting adalah poin-poin itu tadi tu. Dia nak nampakkan keterlampilan itu. Maka kalau itu menjadi fokus dia, lalu dia ignore kepentingan komponen menutupi aurat, maka itu akan masuk dalam fashion tabarruj jahiliyah. Yang kedua, fashion ataupun tabarruj boleh jadi apabila nipis, kita dah sebut tadi. Maka hari ini pakaian orang di Malaysia saya yakin banyaknya nipis, sebab kita negara panas. Tetapi nipis kita pun kena ada sebahagiannya wanita yang berhati-hati, kan? Maka mereka akan pakai kain dalam. Bila pakai kain jubah, pakai lagi kain sebelah dalam, pakai lagi seluar panjang sebelah dalam. Maka apabila itu berlaku, dia telah pun menutupi aurat dengan sempurna. Walaupun kalau hanya pakaian baju kurung saja, dikira tak tutup aurat mungkin sebahagian baju kurung. Contohnya baju kurung anak-anak perempuan kita pergi sekolah, kan? Katalah warna putih, ataupun kain dia warna terang, maka jalan dekat tepi cahaya matahari boleh nampak betisnya, boleh nampak bentuk tubuhnya, maka tidak menutupi aurat. Maka ada orang dia pakai baju inner, pakai tudung inner, maka itu akan menyempurnakan penutupan aurat dia. Walaupun fashion kat luar tak menutupi aurat lagi, maka dia sempurnakan dengan pakaian-pakaian yang double, triple dan seumpamanya. Maka poin dia utama, tidak sempit, tidak nipis, sorry. Ini juga datang daripada hadis Nabi, dan juga Aisyah pernah menegur seorang wanita, bukan Aisyah, Asma pernah menegur seorang wanita yang Aisyah pernah tegur Asma yang pakai pakaian nipis. Maka Aisyah kata perempuan mukminat yang sudah baligh maka tidak boleh berpakaian seumpama ini. Ini bukan pakaian wanita mukminat, ya. Maka itu menunjukkan pakaian nipis tak boleh. Begitu juga pakai dengan hadis Nabi yang mana Nabi sebut sinfani minan nas lam arahuma, dua kumpulan manusia yang aku tak sempat jumpa zaman aku. Siapa dia? Iaitulah yang kedua, Nabi kata nisaun kasiyatun ariyat ma'ilat mumilat ru'usuhunna ka asnimatil bukhtil ma'ilah la yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujad masirata kadha wa kadha, dalam hadis Tirmizi dan lain-lain. Artinya iaitulah wanita-wanita yang berpakaian kasiyat, pakaian, tapi ariyat, tapi telanjang. Dia berpakaian tapi telanjang. Jadi para alim ulama menghuraikan maksud Nabi itu adalah pakaiannya nipis. Yang ketiga, yang kedua pakaiannya sendat, sempit, sempit. Lalu membentuk. Kalau bahagian-bahagian tertentu, bahagian punggungnya terlihat, bahagian payudaranya terlihat, ya, bahagian lengannya terlihat, maka itu semua adalah termasuk dalam kasiyatun ariyatun, berpakaian tetapi bertelanjang.
Kemudian ma'ilat, mumilat ada pelbagai maksud. Ada sebahagian kata itu maksud dia jalan lenggang-lenggok, maknanya ma'il, muyul ni cenderung sengit-sengit, berjalan tu bersengit-sengit, dia punya dah bahu dia jalan begini. Ada pula kata ma'ilat, mumilat, iaitulah pakaian mereka itu condong mengajak orang kepada maksiat. Maksud apa? Maksud dia gini, kalau perempuan tengok dekat dalam YouTube ada satu eksperimen kan, ada orang buat satu perempuan ni dia pakai baju yang ma'ilat, mumilat, ru'usuhun, dia pakai pakaian yang nipis, sendat kan, di jalan dekat New York, semua orang kacau dia kan, ada orang bersiul, ada orang bertanya nama, ada orang itu, ada orang ini. Tapi lepas tu dia try pula pakai hijab, pakai tutup macam Arab ni, pakai apa, pakai hijab dengan abaya hitam, dia jalan 5 jam tu tak ada siapa tegur apa-apa pun. Mak hitam pun tak, pak hitam pun tak tegur, pak putih pun tak tegur, tak ada siapa nak bersiul kat dia. Semua buat tak tahu je dia, macam tak wujud. Boleh faham? Maka itulah maksudnya, bila berpakaian sendat, berpakaian sempit, maka dia mencenderungkan orang untuk ganggu dia. Seolah pakaian itu buat satu announcement, orang kiri kanan, aku ni boleh diusik, aku ni boleh diusik, boleh diganggu, aku ni open to gangguan, marilah ganggu, marilah goda. Pakaian kita tell that to the people actually. Pakaian kita memberi maklumat kepada orang ramai. Dan macam juga pelajar-pelajar Malaysia di Jordan. Pelajar-pelajar di Malaysia di Jordan, mereka ni pakai pakaian tutup aurat. Pakai baju kurung, pakai tutup aurat lengkap bagus. Tapi bila mana dia berada di satu daerah yang berbeza, Jordan, maka pakaian itu dianggap tak cukup bagus. Sebab itu sebahagian masyayikh di Jordan mengatakan, mana-mana pelajar pakai baju macam ni, aku bagi makan rendah. Tahu sebab apa? Buktinya hari ini, tahun lepas dan sebelumnya saya pernah pergi ke Jordan selepas saya belajar di sana juga dulu. Bila mana wanita Malaysia, pelajar Malaysia pakai baju kurung dengan baju warna-warni yang macam perempuan pakai hari ini, di khalayak lelaki Jordan, dia adalah satu benda yang tabarruj dianggap. Kat sana dianggap tabarruj. Sebab apa? Sebab wanita Jordan semua pakai baju kelabu coklat hitam, kelabu coklat hitam. Tiba-tiba pelajar Malaysia bunga-bunga, loklak-loklak. Menyebabkan wanita-wanita pelajar-pelajar Malaysia menjadi sasaran gangguan seksual. Boleh faham? Kalau itu berlaku, maka tempat boleh mempengaruhi hukum. Maka kalau tempat di sana mempengaruhi hukum, maka kita kena ubah. Sebab itu pelajar-pelajar Malaysia di negara Arab, baik lagi lah mereka pakai purdah daripada tak pakai purdah. Okey? Jadi itu contoh saya nak beritahu bagaimana pakaian boleh seolah satu pemakluman, mari ganggu aku atau jangan ganggu aku. Aku bukan orang yang reseptif kepada segala jenis godaan dan mengurat. Baik, jadi itu adalah tidak nipis dan tidak sendat, kerana kedua-duanya itu akan membawa kepada mencenderungkan orang kepada mengganggu. Itu yang Allah kata fala yu'zain zalika adna an yu'rafna. Itu adalah cara yang paling mudah untuk kita dikenali sebagai mukminat, supaya kita tidak disakiti. Tapi kalau kita pakai pakaian, contohnya orang perempuan pakai skirt kan, dia pakai skirt masuk bas, orang lelaki duduk tenung peha dia, atau dia pun tutup. Dan kau pakai skirt apa nak tutup, bagilah orang tengok. Dan kau nak bagi sangat orang tengok, betul tak kan? So adalah orang lelaki yang rasa apa hal, dah pakai skirt nak bagi kita tengok, kita tengok tenung, dia tak bagi pula kan. Apa ni, salah maqasid dia ni kan. Patutnya pakai skirt nak bagi orang tengok puas hati kan. Jadi orang lelaki dah fikir macam tu. Dah kamu yang pakai situ, pandanglah muka kamu kan. Sebab orang memang nak tengok lah, dah kamu tayang kan. Baik, jadi orang perempuan jawab pula, dia kata tak, kami pakai gini, jangan tengok lama sangat, tengok sikit sudah. Itu siapa suruh, engkau punya mazhab sendiri kan. Tengok sikit jangan, tak boleh. Habis kalau pegang boleh, pegang tak boleh, tengok je boleh. Tu orang perempuan punya mazhab, saya tak tahulah kalau ada macam tu kan. Tapi saya ingat saya pergi kuliah dekat sekumpulan wanita yang dululah, lama dah, datin-datin ni, pernah saya utarakan soalan begitu kan. Habis dah kalau cantik sangat, dah nampak sangat bergebu tu, kalau orang lelaki nak sepegang boleh, tak boleh ustaz, itu kira gangguan seksual. Habis kalau tengok je tak gangguan seksual. Orang dah lapar, macam kucing dah lapar, tunjuk ikan kat ni, bagi di hidung, dekat hidung ni.
Dia nak tekam, tak boleh. Nak tekam tak boleh. Tetapkan gangguan seksual namanya. Gangguan lapar, gangguan nafsu makan bagi kucing. Bagi lelaki yang tak ada iman, dia tengok wanita yang begitu, gangguan seksual kepada dia, dia tak boleh pegang pula tu. Dan wanita tu kata boleh tengok je, tak boleh pegang. For your eyes only, dia kata. Kan? Lepas tu nanti sampai waktu yang bahaya, jakulah jenayah, ya. Baik, yang seterusnya, pakaian fashion yang dianggap tabarruk juga adalah apabila memakai pakaian syuhrah. Yang mana Nabi sebut, sesiapa yang memakai pakaian syuhrah, lelaki dan perempuan, Allah akan memakaikannya dengan pakaian daripada api neraka di dalam syurga, di dalam neraka. Iaitulah pakaian syuhrah ni. Ulama bincang apakah dia maksud pakaian syuhrah, pakaian masyhur. Ini susah sikit. Pakaian susah. Sebab sebahagian orang menganggap bahawa pakaian syuhrah ni pakaian yang menonjol lah maksud dia, yang hanya khas untuk orang-orang masyhur dan menarik pandangan orang kepadanya dan sepertinya. Itulah ada pakaian-pakaian syuhrah. Tetapi tak dinafikan pakaian-pakaian alim ulama pun boleh jadi pakaian syuhrah. Contoh, kalau seorang alim dia pakai serban tinggi dia pakai jubah ulama dia berjalan-jalan, dia pun rasa masyhur, dia pun rasa ni, itu pun berdosa juga, tapi berdosanya pada hatinya lebih daripada luarannya. Ya. Baik. Jadi itu adalah perkaranya. Kemudian kita nak pergi kepada parameter fashion yang seterusnya supaya tak jadi tabarruj. Iaitulah apabila sesuatu fashion itu terlalu menarik perhatian. Jadi sekarang ni kita nak bincang dalil dulu sebelum kita bincang situasi terkini. Dalilnya, dalam Islam wanita ni memang Allah SWT jadikan dia cantik. You are beautiful. Bentuk macam mana pun kamu, wajah macam mana pun kamu, kulit macam mana pun kamu, you are beautiful. Lelaki pun beautiful juga. You are handsome. Kan? Betul-betul Allah kata dalam Quran, kami telah ciptakan al-insan ahsani taqwim, dalam bentuk ciptaan yang paling kemas dan paling cantik. Jadi hari ini kita lihat daripada ayat-ayat Quran, Allah banyak mengisyaratkan wanita kecantikannya lebih daripada lelaki. Dan cara wanita nak masuk syurga adalah dia kena testing dia, adalah dia jaga diri dia. Bukan kerana dia jaga untuk lelaki, bukan. Ada orang kata wanita kena tutup aurat, kita kena tutup gini sebab kita nak supaya lelaki tak jatuh nafsu kat kita. Lelaki jagalah diri sendiri, kan Allah suruh tunduk pandangan, lower your gaze. Tapi kita pula yang jadi fungsi dan dibebankan. Allah suruh wanita tutup aurat kerana itu adalah tata cara wanita nak masuk syurga. Dan lelaki dia ada cara dia sendiri. Cara dia adalah dia mesti tundukkan pandangan dia, dan perempuan juga kena tunduk pandangan. Tapi lelaki kena kuat lagi tunduk pandangan dia. Kalau pun lelaki dah tunduk pandangan, wanita tetap kena tutup aurat dia, ya, dan kena tidak menonjolkan dirinya. Maka daripada ayat Quran dan hadis-hadis Nabi sangat jelas bahawa wanita, penciptaan dia dan tugas dan ujiannya, Allah suruh dia selalu untuk tidak menonjolkan dirinya. Buktinya ayat yang saya bacakan tadi, surah Ahzab ayat 33, waqarna fi buyutikunna, duduk di rumah kamu. Waqarna, duduk di rumah kamu, maknanya para alim ulama bincang tak payah keluar tanpa hajat yang perlu. Maknanya tak payah kamu banyak sangat keluar rumah kecuali perlu. Yang tak perlu, duduk rumah supaya lebih selamat, lebih tersimpan, lebih terpelihara daripada gangguan, godaan, kesakitan dan seumpamanya. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi SAW ada menyebutkan bahawa saf wanita yang terbaik di mana? Paling belakang sekali. Bukanlah depan ni tak bagus, dah. Nak cerita dalam konteksnya, yang paling tersorok, yang paling tak menonjol,
itu adalah yang paling utama. Ya. Dan kemudian dalam satu hadis lagi Nabi sebut, iaitulah wanita bila dia keluar rumah, dia berhadap dengan manusia, syaitan akan istashrafaha syaitan. Syaitan akan yang pertama mengambil wanita ni, depan dia syaitan akan hiaskan supaya sampai lelaki terpesona, perempuan tengok perempuan itu terpesona. Dan bila dia membelakangi kamu, syaitan akan istashrafaha syaitan. Juga syaitan akan menguruskan belakang wanita itu supaya boleh menarik mata-mata lelaki atau mata perempuan lain untuk menoleh dan melihat dan menggodanya. Dan juga dalam kitab Talbis Iblis diceritakan bahawa wanita, di bawah ceritakan ada beberapa riwayat yang menceritakan syaitan mengatakan kepada perempuan, anti nisfu jundi, wahai wanita, kamu adalah separuh di antara tenteraku. Ya, semalam baru saya baca kitab Talbis Iblis kat masjid, kat surau Mutiara Gombak kan. Dan kamu adalah messenger aku, dan kamu adalah pemanah aku, dan aku jarang gagal dengan menggunakan kamu. Ya. Jadi ini nak ceritanya perempuan, bahawa dalam konteks Islam memang konservatif. Kalau tuan-tuan nak tuduh konservatifnya ustaz ni, kunonya ustaz ni, saya tak peduli tuan-tuan. Sebab tu saya kata, saya beritahu jelas bahawa dalam Islam saya gagal mencari bahawa wanita Islam kena menunjukkan dinamiknya dengan cara menonjolkan dirinya dengan macam merak kayangan. Tak. Islam menumpukan kepada dalaman dan performance, bukan luaran dan kulit, tetapi kepada kualiti komunikasi. Kalau kita kata kita nak dakwah orang dengan pakaian kita, kita dengan komunikasi kita, dengan dalaman kita, dengan pikiran kita yang mantap, dengan minda kita, gaya cara cakap kita yang cukup menawan, intinya yang mantap dan bersulamkan ayat Quran dan ahadis, bukan dengan pakaian kita yang kononnya terus boleh menarik mereka. Saya tahu ada orang gunakan dakwah, kita akan ceritakan kejap lagi dakwah macam mana, ya. Tapi itu adalah sifat mukminat yang pertama, yang paling penting. Baik, kemudian sebelum kita pergi kepada dakwah, kita cerita lagi satu beberapa poin untuk kita ambil perhatian. Yang pertama, perempuan tolong salin, kualiti muslimat yang paling tinggi, mukminat yang paling tinggi adalah yang free from modern slavery, perhambaan kontemporari moden. Perhambaan kontemporari moden adalah apabila wanita menjadi hamba kepada pandangan wanita lain, pandangan lelaki dan pandangan mata fizikalnya. Ketika itu wanita belum bebas dan belum merdeka, yang mana menjadi pokok keutamaan hidup dia adalah memikir apakah pandangan orang bila tengok dia. Orang tengok dia, orang tengok aku ni, orang anggap cantik tak aku punya pakaian ni, orang aku tengok kulit aku ni dianggap tulus mulus telus, dan seumpamanya tak, orang nampak aku ni. Kita hanya fikir orang tengok kita, menyebabkan kita terperangkap, lalu terjadi hamba kepada pandangan mata manusia dan makhluk, lalu lupakan pandangan Allah. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Ini biasanya ustazah memang mudah cakap benda ni, tapi ustazah pun gagal juga untuk memahaminya dengan baik. Bila masuk TV, ustazah pun boleh tahan juga. Dekat sekolah rendah, ustazah lebih dahsyat daripada guru geografi, kan? Kadang-kadang mengalahkan guru bahasa Inggeris. Orang kata guru bahasa Inggeris yang paling teruk sekali, kan? Sebab biasanya teacher bukan Islam. Baik. Jadi itu dia. Sebab kita ada dua, sama ada kita fokus kita pada luaran fizikal kita melampau, atau kita fokus lebih kepada dalaman kita dan pembinaannya dan pembinaan akal kita dan performance kita. Maka kalau kita dah pergi pada satu, yang satu lagi akan jadi secondary, perempuan. Akan jadi secondary. Bila jadi secondary, kita buat nak tak nak lebih kurang saja. Kan berapa banyak buktinya hari ini,
alat-alat kosmetik dan bahan-bahan kosmetik sangat laku untuk wanita. Sebab nak kulit telus melus apa sebagainya, kulit tak putih nak bagi putih, nak pakai whitening seluruh badan, nak pakai tak apa putih nak putih, yang dah putih nak hitam sikit macam Mak Saleh. Mina Saleh kan dia putih, dia tak nak putih, dia nak hitam sikit, baru nampak menawan dia kata. Sebab tu dia pergi berbogel dekat tepi pantai nak bagi sunburn sikit. Itu pula, dah bagi putih nak hitam, dah hitam nak putih. Entah mana satu, dia tak puas-puas. Sebab jadi slave kepada pandangan manusia, kepada hamba, kepada makhluk, maka dia tak akan puas. Nafsu tak akan puas. Desires, nafsu ni dia tak akan puas. Maka kita dah dapat satu, kita akan nak yang lain, sebab dia bersifat duniawi. Baik. Yang kedua, fashion jangan sampai, maknanya poin yang pertama tadi, fashion jangan sampai jadikan wanita hamba kepada fashion dan manusia lain dan pandangan yang lain. Yang kedua, fashion jangan sampai kemuliaan wanita dirampas, sebab bila dirinya mahu dinilai pada gayanya, bukan dirinya yang sebenar. Ini maksud dia gini, maksud dia macam dunia ni semua banyak dah dunia yang menipu, tuan-tuan. Kita makan makanan yang sedap, tapi hari ni kita rasa tak sedap. Sebab monosodium glutamate punya pasal. Faham tak? Masakan dah sedap dah sebenarnya, tapi makanan sedap itu jadi tak sedap kerana wujudnya makanan bersulamkan monosodium glutamate. Apa tu? Jenis-jenisnya Ajinomoto dan kawan-kawannya lah. Tapi saya tak nak itu Ajinomoto brand, kita nak sebut apa inti dia tu. So itu menjadikan makanan yang sedap orang anggap tak berapa sedap kerana wujudnya penipuan dalam rasa ini. Itulah dia. Yang kedua, saya tengok satu video kat YouTube, penipuan dalam industri seni suara. Dia kata lagu moden Mak Saleh ke Minah Saleh ke, album-album mereka semuanya hampir 100% tipu. Semua suara mereka tak sedap, tapi mereka guna auto-tune. Auto-tune itu mengubah suara itu semua jadi sempurna. Lalu bila dia pergi dibawa show live dekat depan audience, suaranya ya Allah teruk betul. Padahal suara yang kita anggap teruk betul tu, rupanya itu okey dah. Tapi kerana auto-tune punya pasal, voice engineering punya pasal, kita anggap suara yang biasa itu, yang bagus itu tak bagus. Nampak? Kita punya penilaian sudah jadi songsang. Ya? Begitu juga dengan wajah kita. Ni wanita, dia rasa tak cantik wajah aku. Aku tak yakinlah diri aku tengok wajah aku macam ni. Sebab duk tengok majalah. Sebab duk tengok filem Hollywood, Bollywood. Ya, filem-filem tu semua solekannya 4 inci. Ya. Kemudian kalau dalam majalah semuanya guna Photoshop, telah mengedit gambar tu, semua jeragat hilang, jerawat hilang, pimple hilang, semua hilang, semua licin. Ya, macam kain putih, macam baby pun kalah kulit dia. Maka kita merasa kita huduh kerana wajah-wajah yang menipu itu. Padahal kita cantik, tapi wajah kita merasa tak cantik kerana wajah-wajah menipu itu. Dicampur pula lagi dengan bedah plastik, kan? Lagilah orang rasa dia tak cantik sebab bedah plastik. Ya, ada menjadi benchmarknya. So salah kita, salah pada benchmark, pada mana satu yang kita nak letakkan sebagai kayu ukur. So muslimah mukminah sejati, dia tak letak kayu ukur dia pada tangan manusia lain. Dia letak pada Allah. Dia letak pada Allah. Dia tak letak pada manusia. Manusia yang mengatakan aku ini up to date, maknanya keyakinan diri tak letak pada manusia lain. Ini wanita, aku ni nak keluar tak yakin ada diri aku sebab ada jerawat sebiji. Peduli apa ada jerawat? Kalau you cakap bagus, orang tak tengok dah jerawat tu, lupa. Saya masih ingat saya masa pertama kali memberi ceramah dalam bahasa Inggeris di sebuah bank. First time saya diminta ceramah dalam bahasa Inggeris.
Saya belajar dalam bahasa Arab, diminta ceramah dalam bahasa Inggeris. Tak kelang kabut nampaknya. Bukan pula ceramah biasa-biasa, ceramah kewangan Islam. Bukan depan orang biasa, general manager, senior manager, CEO semua ada. Saya pun masa tu bergigil semacam, tuan-tuan. Gigil. Baca doa Muhammad Kamit mulut, kan? Puh sana sini nak bagi keyakinan diri datang. Tapi lepas tu saya masuk dalam kepala saya, yang penting poin aku orang faham. Bahasa aku tunggang langgang ke, nahu salah ke tak salah, ini bukan bahasa ibunda aku, peduli apa, kan? So kita nak yakinkan diri, kita tegur, kita fokus pada poin. Maka saya pun bentangkan, fokus pada poin sampai orang faham. Habis-habis ada borang kaji selidik, oh, purata jayid jiddan. Secara purata komen jayid jiddan, apa maksud tu? Sangat baik. Sebab tak mumtaz. Jayid jiddan pun okey lah. Iaitu contoh mudahnya, kita nak keluar daripada kepompong tak yakin diri kerana tudung kita, kan? Tapi janganlah pula sampai teruk sangat. Aku tudung tak gosok, tampal-tampal, peduli apa, yakin diri dalam. Itu janganlah sampai melampau sangat. Dia kena balance lah. Maksudnya fashion tu balance. Balance tu maksud dia macam kita lauk. Kita tahu kalau lauk kita banyak gula, tak sihat, betul tak? Kalau lauk kita banyak garam, tak sihat, betul tak? Tapi kita letak juga garam. Walaupun kita tahu tak sihat ni garam ni, daging ni tak sihat ni, tapi kita letak juga. Tapi kita letak kadar yang cantik, balance. So fashion wanita diterima kalau dia balance. Maknanya fashion yang pertama dia bersih. Fashion yang keduanya tutup aurat. Fashion yang ketiganya kemas. Kemas. Maka cukup. Habis. Yang lain substance saya. Substance. Baik. Yang seterusnya, maka kita nak sebut tadi, jangan kita, keyakinan diri kita ditakluki oleh fashion. Fashion kita mantap, beg tangan kita dengan baju, dengan kasut kita sama warna, baru yakin diri. Yakin nak jumpa kawan-kawan ni. Kalau tak sama, beg kita beg plastik je bawa, tak yakin diri. Kalau baju kita lain, sarung tangan kita lain warna dengan baju kita, tak yakin diri lah nak bagi sama, kan? Jadi ini susah, tuan-tuan. Kita tak mau jadi hamba kepada yakin diri melalui fizikal semata-mata. Yang seterusnya, fashion jangan sampai memakan diri dari sudut belanja keuangan. Bila mana keuangan diperlukan untuk kita beli brooch yang dahsyat-dahsyat, warna tudung yang dahsyat-dahsyat, tudung yang mahal-mahal, yang tak mampu sebenarnya kita nak beli tapi nak beli juga, dan lain-lain, kasut yang dahsyat-dahsyat, maka ini menyebabkan fashion kita itu akan menjadi sekali lagi Tuhan kepada kita. So jadi ini seolah-olah itu punca kepada tenang, padahal kita tersalah punca. Punca kepada ketenangan bukan orang pandang kita up to date dan hebat dari sudut gaya, tapi adalah apa yang Allah lihat di dalam hati. Kemudian yang seterusnya, bila perempuan nak berfashion, mestilah niat tu betul. Perempuan fashion kerana Allah tak? Ada tak muslimah sekalian, anda sekalian semua berfashion kerana Allah atau kerana manusia? Kerana siapa ni fashion ni? Fashion kerana siapa ni perempuan? Cuba tanya diri sendiri. Saya bawakan semalam dalam kelas saya satu kisah. Saya nak bawa kat sini sebab saya rasa tak semua yang ada kat sini datang semalam. Iaitulah kisah seorang lelaki dalam kitab Talbis Iblis yang soleh, yang marah kerana kaum dia menyembah satu batang pokok, syirik, kan? Lalu dia pun membawa gergaji dan juga kapak, dia pun pergi dekat pokok tu, tiba-tiba disapa oleh seorang lelaki. Lelaki ni tanya, kau ni nak buat apa datang kat pokok ni? Lelaki ni sebenarnya syaitan menyerupai lelaki. Maka lelaki yang soleh ni pun kata, aku nak potong pokok ni kerana dia telah pun menjadi punca syirik.
Lalu syaitan yang dalam bentuk manusia ni kata, ginilah, engkau tak sembah dia, apa engkau sibuk-sibuk? Dia kata tak kira, walaupun aku tak sembah, masyarakat sembah, maka jadi rosak, aku nak potong pokok ni. Maka lelaki dalam syaitan itu pun berkata, kalau begitu gini, macam mana kalau aku bagi kau sesuatu, kau tak payahlah potong pokok ni. Apa kau nak bagi aku? Aku bagi kau 2 dinar setiap hari. Kamu bangun pagi, kamu akan dapati 2 dinar di bawah bantal kamu setiap pagi. 2 dinar lebih kurang dalam RM1,600. Ya? Maka lelaki itu setuju, dia balik rumah. Bila dia balik rumah, tuan-tuan dan puan-puan, ya? Dia tidur besoknya, bangun, nampak ada 2 dinar. Dia pun gembira, dia pun relax. Besok paginya dia tak buat apa-apa, dia pun tidur lagi. Kemudiannya besoknya bangun, tak ada 2 dinar. Maka dia pun marah. Dia kata, aku telah ditipu. Nampak kata tiap-tiap hari ada 2 dinar, tak ada 2 dinar kali ni. Dia pun pergi ambil kapak dia, pergi ke pokok tadi. Dia pergi ke pokok tadi, tiba-tiba disapu oleh lelaki yang menjelma, syaitan menjelma lelaki balik tadi. Lalu dia tanya, apa kau datang nak buat apa ni? Dia kata, aku nak potong pokok ini. Kerana siapa? Kerana Allah. Kamu bohong, kata syaitan dalam bentuk manusia. Kamu sebenarnya datang bukan kerana Allah. Lalu dia kata, aku tak kira. Dia pun pergi kat pokok tu nak potong. Maka syaitan itu pun mencekik dia, menolak dia, menjatuhkan dia dan dapat menguasainya. Lalu syaitan pun berkata, kau tahu tak aku ni siapa? Maka tak tahu, aku ni syaitan, dia kata. Dan sebelum ini kau datang nak potong pokok ni kerana Allah. Lalu atas sebab itu aku tak boleh menguasai engkau. Tapi hari ni kau datang nak potong pokok ni bukan lagi kerana Allah, tapi kerana manusia. Kerana 2 dinar yang kau tak dapat, kau marah. Maka sebab itu aku mampu menguasai engkau. Habis cerita. Apa kaitan dengan fashion? Perempuan berfashion kerana Allah atau kerana perempuan sendiri? Kalau perempuan fashion kerana bukan Allah, maka perempuan akan dimakan oleh syaitan, akan ditewaskan oleh syaitan. Selepas ni perempuan takkan sempurna, takkan rasa puas sampai perempuan menghilangkan niat itu kerana Allah. Boleh faham? Ya? So jadi patutnya kita belajar, kita belajar nak berfashion untuk kemas, acceptable sebagai wanita muslimah mukminah yang nampak dinamik, yang boleh menarik orang dan tidak menakutkan orang, dan juga ada dalaman yang kuat untuk semuanya dibawa kepada Allah, bukan untuk kepuasan diri. Tapi kalau untuk kepuasan diri adalah targetnya, maka pada ketika itu syaitan akan menguasai kita. Dan yakinlah, fashion yang akan dipelajari dan lepas ni dibelajar kat mana-mana, ke YouTube, ke cara ikat tudung ke apa, semua takkan mampu memuaskan hati perempuan. Ya, sampai satu hari mungkin rasa nak pergi buat rawatan muka pula. Sampai satu hari dah rawatan muka pun tak puas hati juga, nak buat bedal plastik pula. Dia akan jadi hamba kepada luarannya. Baik, habis dekat situ. Baik, sekarang saya pergi kepada satu bab yang lain pula. Okey. Habis bab tu, saya tahu perempuan kata, "Oi, syadid betul ustaz ni. Nyesal jemput." Kan? Tak apa, saya beritahu benda yang saya yakini yang terbaik. Tapi saya faham. Ini kita masuk bab kedua ni. Apa yang saya sebutkan tadi adalah kepada mana-mana wanita nak taqarrub kepada Allah, itulah jalannya perempuan. Nak jadi wanita bukan hanya muslimat, tapi mukminat, iaitulah wanita yang beriman, bukan hanya Islam. Itu cara dia. Tapi kita tak menafikan. Okey, dengar betul-betul. Ni bab yang kedua. Bab yang kedua ni ada lain sikit pendekatan dia. Bab yang kedua iaitulah bab dakwah. Bagaimana fashion boleh menjadi salah satu gaya islah dan dakwah. Ini boleh kita bincang. Tadi khas untuk orang perempuan bertakwa. Siapa-siapa nak jadi mukminat yang bertakwa, itu cara dia. Sekarang kita pergi pula proses dakwah. Baik, dalam proses dakwah kita ketahui mad'u kita ada pelbagai. Mad'u tu maksud orang yang kita nak ajak kepada kebaikan. Ada satu, orang bukan Islam. Yang kedua, orang Islam yang tak berapa bagus dari sudut pengamalan Islamnya. So pada ketika itu, kita nak kita punya gaya tidaklah dianggap terlampau odd, terlampau pelik di kalangan mata mereka, supaya kita boleh menjadikan dia jambatan
kepada dia untuk hampir kepada kita selain daripada substance kita. Mungkin kita ada substance tapi belum sempat kita bercakap, dia tak mau dekat sebab dia tengok kita pakai warna terlampau gelap. Contohnya orang kata gitu. Boleh tak kita anggap dia acceptable untuk dakwah? Maka bagi saya boleh, tapi ada batasannya juga. Sebab kita tahu ada juga orang Islam yang belum mengamalkan Islam dan menutup aurat dia. Lalu untuk dia tarik dia menutup aurat, kita tak boleh nak terus hajar dia pakai warna hitam, warna kelabu, warna coklat gelap. Dia tak menarik langsung. Tudung gini tak boleh. Dia nak yang ada juga taste dia dulu, iaitulah ada fashionable punya tudung, hijab. Maka boleh tak kita jadikan fashion itu, tutup aurat jenis fashion itu sebagai pintu untuk dia hampir? Maka di situ juga dianggap ada keharusannya. Maka kalau perempuan nak saya cerita pasal wanita yang muslimah yang belum tutup aurat, nak diajak kepada tutup aurat dengan baik, maka kita bawa masuk melalui pintu fashion adalah salah satu pintunya. Maka di situ mungkin boleh kita anggap acceptable, tapi mestilah dengan cara yang tidak melanggar apa-apa yang saya sebutkan tadi, nipis, sendat, aurat tak tutup dan seumpamanya, mestilah masih dijaga. Ya. Baik. Jadi untuk kumpulan ini kita tahu ada orang yang perlu berubah secara gradual, secara bertahap. So pada tahap yang pertama, kita ajar dia tudung jenis fashion supaya dia rasa diri dia cantik. Sebab dia memang dah lama jadi hamba kecantikan. Dia dulu pakai skirt contohnya, dia dulu pakai baju sendat, dia dulu tak pakai tutup aurat langsung, ya. Sekarang dia nak tutup aurat, maka kita ajar dia bentuk hijab yang begini. Ya, walaupun sebenarnya itu belum sampai maksud yang paling terbaik, tapi dia menjadi jalan kepada yang terbaik. Sebagaimana Khalifah Umar bin Abdul Aziz pernah berkata kepada anak dia, apabila anak dia nakkan ayah dia bila naik khalifah untuk ubah segala benda yang salah jadi betul serta merta. Lalu Umar bin Abdul Aziz kata dalam kata-katanya kepada anaknya, ya bunayya la ta'jal, inna allaha dhammal khamra fil qur'ani marratan wa harramahu fi thalithah wa inni akhsha an ahmil al haqqi jumlatan fayada'uhu an-nasi jumlah. Dia kata, wahai anak, Allah jangan tergesa-gesa. Allah sendiri mencela arak 2 kali dalam Quran, yang ketiga baru haram. Aku tak nak aku bawa benda baik secara lamsam, tergesa-gesa, lalu orang tolak Islam secara lamsam, secara tergesa-gesa, secara keseluruhannya. Sebab itu jugalah Al-Quran itu turun secara munajaman, secara beransur-ansur, supaya sahabat mampu mengamalkannya sedikit demi sedikit. Lalu kalau itu yang perempuan nak tanya pada saya, atau kita nak fokus kepada kumpulan ini, maka boleh. Fashion ini, gaya-gaya tertentu ini boleh jadikan mereka lebih mesra kepada penutupan aurat. Boleh jadikan mereka lebih rasa, boleh memujuk hati mereka yang dulu jadi hamba kepada fashion-fashion dahsyat yang tidak menutup aurat, kepada lebih mesra untuk mula cuba-cuba menutup aurat. Yang itu boleh. Tapi kalau itu destinasinya, tak boleh. Destinasinya mesti kumpulan yang pertama yang saya sebutkan tadi, itu mesti destinasi akhirnya, bukan yang bridge tadi. Bridge hanyalah atas jambatan, belum sampai ke destinasi. Ya, kena keluar daripada jambatan, barulah sampai ke destinasi, insya-Allah. Baik. Jadi saya rasa itu antara perkara yang saya ingin kongsikan untuk slot yang pertama ini. Saya rasa slot saya yang kedua adalah soal jawab. Jadi untuk bagi ruang kepada perempuan muslimah dan mukmin sekalian untuk memberikan pandangan, saya rasa saya akan berhenti sekejap lagi selepas saya membaca beberapa ayat untuk kita ambil perhatian. Baik. Untuk conclude saya punya pembentangan, saya nak baca satu ayat. Allah SWT sebut dalam suratul A'raf, ya bani Adam, qad anzalna alaikum libasa, wahai anak Adam, kami telah turunkan bagi kamu pakaian, yuwari sawatikum warisha, yang dengan pakaian dan bulu itu menutupi kemaluan aurat kamu,
Walibasut taqwa dzalika khair, dan ketahuilah pakaian yang takwa adalah sebaik-baik pakaian. Dzalika min ayatillah, itu adalah dari tanda-tanda ayat-ayat Allah. La'allahum yadhakkarun, semoga mereka mampu untuk mengingati. Maknanya libasut taqwa, setiap pakaian kita pakaian takwa yang terbaik. Takwa itu apa? Sentiasa berhati-hati supaya tak terpakai pakaian yang membawa dosa kepada Allah. Ya, dan libasut taqwa itu juga bermaksud takwa dalam hati, bukan di luaran. Hati takwa itu lebih baik daripada setiap pakaian. Ya, maknanya yang paling penting dalam hati. Tapi kalau orang kata dalam hati baik takwa, pakaian saya tak menentukan dalam saya tak bersetuju dengan pendapat itu. Sebab luaran kita adalah tabi' lima fi dakhil. Benda luar kita ikut apa yang di dalam. Yang di dalam hati kita akan menentukan apa yang akan kita nak pakai, apa yang akan kita nak makan dan seumpamanya. Baik. Yang kedua, ayat yang kedua sebelum saya tamatkan pembentangan saya adalah juga suratul A'raf ayat yang ke-27. Allah kata, ya bani Adam, wahai anak Adam, la yaftinannakumus syaitan, janganlah sekali-kali kamu ditipu oleh syaitan, diuji oleh syaitan, diperdaya oleh syaitan. Kama akhraja abawaikum minal jannah, sebagaimana dua ibu bapa kamu dikeluarkan oleh syaitan daripada syurga. Yanzi'u anhuma libasahuma, dan mereka tercabut sampai dua pakaian-pakaian mereka tercabut daripada kedua-dua mereka. Liuriyahuma sawatihima, sehingga ternampak kedua-dua aurat mereka. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum, syaitan itu melihat kamu sebagaimana kamu, walau bagaimanapun kamu tidak boleh melihat mereka. Inna ja'alna syayatin, sesungguhnya kami menjadikan syaitan itu awliya, pembantu, penolong, kiblat, lilladzina la yu'minun, bagi orang yang tidak beriman. Ayat ini nak ceritakan dosa pertama, kesalahan pertama yang dilakukan oleh manusia Nabi Adam adalah kerana terlampau ingin kekal di syurga, kata Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya. Ini pun saya bentangkan dekat kelas saya dulu, iaitulah dua perkara yang syaitan kata menjadikan manusia aku tipu, iaitulah yang kedua itu adalah al-hirs, iaitulah kehendak yang bersangatan. Kononnya kita nak sangat bawakan kita ni seorang muslimah yang bagus, kita nak fashion lebih-lebih, maka macamlah Nabi Adam nak sangat masuk syurga, lebih-lebih kekal, maka ditipu oleh iblis sampai dia termakan buah larangan. Okey, ya. Dan juga dalam ayat ni kesalahan pertama menyebabkan apa yang terbuka? Aurat terbuka. Lalu fashion pun fashion, tapi kalau fashion menyebabkan aurat terbuka, maka habis. Itulah dia matlamat syaitan. Dia akan mencucuk kita dalam pakaian kita dan cara penutupan aurat kita supaya kita leka, lalu terbuka sebahagian aurat. Ya, walaupun mungkin aurat kita tak terbuka, tapi melalui tabarruj yang berlebihan, loklak-loklak yang terlebihan di pakaian kita, menyebabkan orang pandang kita berlebihan, sepatutnya orang tak pandang kita berlebihan. Faham? Jadi ingat, fashion jangan sampai kita jadi luar biasa sangat. Kalau jadi luar biasa sampai orang memandang kita berkali-kali kerana peliknya fashion kita, maka ketika itu dia sudah menjadi sahm min sihami iblis, panah daripada panahan syaitan. So, jadi ingat ayat yang A'raf yang kedua ini, syaitan mengeluarkan kita kerana nakkan kebaikan kononnya, akhirnya syaitan berjaya mengeluarkan kita daripada menutupi aurat yang betul. Jadi saya rasa sekadar itu saja pembentangan saya, walaupun mungkin tak berapa tersusun, ya. Saya tak sempat nak menyusunnya, yang pertamanya. Yang kedua, sebab poin banyak sangat, saya tak sempat nak susun mana satu, nak letak prioriti untuk saya terangkan kepada perempuan. Tapi apa pun, saya harapkan dapat disampaikan mesej-mesej terpenting supaya kita dapat mengamalkannya. Saya rasa sekadar itu saja.
Saya kalau ikut kat sini ada Q&A. Silakan kalau ada Q&A. Kalau malu nak bertanya secara lisan, boleh dia hantar melalui kertas pun boleh. Ya, silakan. Aurat saya terhadap pesakit lelaki, sejauh manakah saya boleh menjaga aurat saya? Baik. Pegawai perubatan dan pesakit. Saya rasa kalau pesakit tu lah yang susah sikit. Kalau pegawai perubatan, saya tak berapa nak pasti dekat manakah situasi yang dia nak maksudkan. Di bilik bedah ke? Ya, sebab saya dipahamkan ada sebahagian hospital bilik bedah dia, pakaian dia ada setengah pakaian yang tak boleh menyempurnakan penutupan aurat. Kalau yang itu susah sikit lah, sebab dia ni mungkin maksud dia mana satu. Sebab ada hospital yang membenarkan pakaian di bilik bedah yang menutup aurat dengan sempurna. Ya, saya tak berapa nak pasti dia punya tumpu mana. Kalau dimaksudkan nurse yang pakai pakaian ketat, yang itu pun masalah juga. Nurse memang sebahagian pakaiannya agak ketat, ya, ada masalah. So macam ni dia nak jaga, dia janganlah, dia jagalah. Macam nak buat nanti kerja. So melalui mungkin badan, ini nak buat action ni kena melalui fikir lah. Saya nak fikirkan susah lah tuan-puan. Tanya Ikram lah, Ikram, wanita Ikram boleh buat inisiatif untuk pergi buat memorandum kepada pemilik hospital, pemilik klinik ke sebagainya. Itu bolehlah dilakukan. Tapi perlu tak tutup aurat dan menjaga? Perlu. Ya, perlu. Wallahu alam. Lagi? Ustaz, saya nak tanya, jika seseorang isteri itu telah memenuhi kriteria aurat dalam Islam, tetapi saat dia nak keluar rumah, suami tidak berapa maksudnya pakaian itu bukan memenuhi cita rasa suami, maksudnya dari segi aurat bagi dia berbeza. Maksudnya walaupun isteri itu dah cuba tutup aurat seperti mana yang Islam suruh, tapi kalau suami tak berkenan dengan aurat yang dalam Islam, maksudnya belum sampai aurat yang suami itu kehendaki, jadi seorang isteri itu kena patuh ikut suami, kan Ustaz? Baik. Jadi arahan Allah dan arahan suami, arahan Allah diutamakan, ya. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada mana-mana makhluk apabila melibatkan, menyuruh melakukan maksiat, sama ada suami, sama ada pemimpin dan seumpamanya. Atas sebab itu tak ada ketaatan ketika itu. Tetapi kita kena tengok suami tak berkenan tu, tak berkenan sebab apa. Saya tak faham sangat. Kalau dia tak berkenan sebab warna tudung kita tu tak berapa comel sangat, tak bergosok ke, ataupun tak fashion sikit, nak bagi brooch tinggi sikit, maka selagi mana masih boleh toleran, masih belum tidak membuka aurat, bolehlah ikut. Maknanya dia tak nak gaya ni gaya orang tua ni, tak mau ni, pakai gaya orang muda sikit. Tapi tutup aurat sempurna lagi, ikut je lah. Yang itu masih boleh ikut. Tapi kalau kata tak pakai tudung tak rock, tak pakai tudung ni, itu tak boleh ikut. Ni apa pakai labuh-labuh sangat ni, singkat-singkat sikit ni, pergi ambil skirt ni, itu tak boleh ikut. Jadi saya tak faham apakah dia maksud yang tak ikut selera. Kalau tak ikut selera, masih lagi warna dia tak suka ke, gaya tudung tu dia tak suka ke, dia tak suka kita pakai tudung oning ke contohnya, dia nak suruh kita pakai tudung jenis melekat kat sini ke, ikutlah, itu tak apa. Sebab dia masih lagi di dalam bab menutup aurat. Wallahualam. Lagi? Sebelum tu nak awal-awalkan, kita ada edarkan tabung kutipan amal daripada pihak Muntaha Asatizah dan Nu'an Mursyid bagi tujuan program bersama anak Tazarudi. Jadi ada juga soalan, itu soalan yang lebih kurang sama. Bagaimanakah pantas untuk bersolek bagi perempuan bercelak, berluncur dan sebagainya supaya tidak terlihat tidak bermaya, terutamanya kita pejabat? Baik. Tidak bermaya, dilihat tak bermaya bukan pada muka, bermaya pada kerja.
Muka tak bermaya, kerja siap, efisien, apa tak bermayanya? Kamu muka sampai 4 inci tapi kerja tak siap-siap, asyik tengok cermin, apa yang bermaya? So inilah dia, kita tak nak terperangkap di dalam kita punya penjara yang kita buat sendiri. Saya selalu dengar perkara macam ni. Oh, nanti nampak tak bermaya, nanti nampak macam biskut mayat, nanti nampak macam zombie, sebab tu kena pakai solitkan. Maka adalah ustazah-ustazah yang menyokong benda seumpama ini. Tak apa, kita beritahu, kita bukan nak syadid sangat. Cuma yang pertama kita nak beritahu, jangan jadikan itu benda yang kita terima. Kita terima seolah kita terima bahawa wajah dengan bermakeup dan bergincu itu adalah penting sangat. No, itu tak penting sangat. Yang penting bermaya adalah kerja siap, yang bercakap mantap, idea lancar, itu dia bermaya. Tapi kalau perempuan rasa betul kita, mungkin perempuan ni belum sampai tahap bertakwa cukup, nak masuk kategori rendah sikit takwa, bolehlah lebih-lebih sikit, contohnya sebab tapi tuan-puan kena ingat, bila kita bersolek lebih, satu hari kita tak bersolek, kita akan nampak muka kita memang tak jadi. So ingat, perangkap solekkan ini adalah sekali kita bersolek, pada waktu kita tak bersolek, kita akan takut tengok muka kita, sebab kita dah tersalah benchmark. Dan yang kedua teruknya, iaitulah kalau alat solek itu ada chemical, kalau tak bersolek, dia rosakkan kulit kita. Lalu kita terpaksa bersolek. Kalau tak bersolek, memang teruk sangat, sebab chemical itu telah merosakkan kulit kita. Itulah sebabnya. Baik, tak apa. Kalau kita rasa kita perlu bersolek, dalam Islam ada khilaf di kalangan ulama. Sebahagian ulama mengatakan boleh bersolek sikit sekadar-kadarnya, yang tidak menunjukkan kita macam perempuan-perempuan yang ahli maksiat. Maknanya tuan-tuan tengok wanita yang pakai skirt macam jadi Miss World, Miss Universe tu, tengok dia pas solek macam mana. Kalau solekkan perempuan sama macam dia, tu tak mau. Tu tak mau. Macam dekat mata ni, kalau bila tutup mata tu macam buntut langau. Tahu? Macam abdomen langau ni. Dia punya warna macam lebam, warna apa? Warna hijau metalik. Kan? Kalau sampai macam itu, ini adalah gaya wanita maksiat. Tuan-tuan jangan tiru. Jangan sesekali ada yang menyokong pendapat ini, mengatakan kita boleh sama tahap solekkan dengan wanita-wanita itu. Tak. Tapi kalau tuan-tuan perempuan nak jadikan benchmark salah adalah benchmark gaya solekkan mereka. Solekkan perempuan mesti simple. Mungkin bedak satu layer, mungkin foundation satu layer, bedak satu layer cukup. Lepas tu pakai lip balm, settle, habis. Tak nampak paper bag lah, apa nama? Eye bag. Paper bag lah pergi je kan. Tak nampak eye bag, dok tidur banyak sangat, kau nangis banyak sangat, mana tahu kan? Bagi tak nampak eye bag, cukup. Cukup lah. Lebih segar. Dan gicu tak payah nak terlampau merah sampai mengalahkan Miss World. Jadi kita kena jadikan benchmark salah tu yang mereka punya, supaya kita mestilah sentiasa bersalahan dengan cara mereka. Terusnya ada yang minta clarify sikit pasal bercelak. Saya baru tahu lelaki yang sudah bercelak tetapi bukan wanita. Yang kedua, bolehkah pengantin memakai baju pengantin yang terderik menjalan daripada orang lain? baik. Okey. Yang pertama, celak lelaki memang sunnah, tapi saya pun tak pakai celak. Celak sunnah, tapi sunnah itu bukanlah sunnah yang terlampau digalakkan. Maknanya bukan digalakkan macam mana? Maknanya bukanlah terlampau utama, priority tapi lelaki sunnah. Wanita adakah sunnah? Nabi tak pernah pun nak meminta wanita untuk memakai celak. Maka itu menunjukkan dia bukanlah perkara priority. Tapi wanita bagi nak pakai celak, sebab Aisyah radhiyallahu taala anha pun ada memberikan pendapat bahawa celak tu diharuskan, maka boleh pakai, tak ada masalah yang besar. Kecuali celak tu mesti jangan sampai benchmark Miss World dan wanita Hollywood. Okey. Baik. Yang kedua tadi itulah
pengantin nak pakai baju loklak, boleh tak? Pengantin ni kita ada hukum yang special untuk dia. Pengantin ni, sebab dalam Islam pengantin ni pada waktu perkahwinan tu waktu yang sekali sekala. Lalu dia boleh ada gendang, ada nasyid pada waktu tu, maka pada ketika itu dimaafkan kerana hari luar biasa, hari bahagia dia. Tapi maknanya tidaklah pada pergi pasar pun pakai baju pengantin, pergi pasar raya pun pergi pengantin, pergi sekolah pun pakai baju pengantin. Tak ada buat gitu kan? Kan dia pakai baju pengantin pada hari pengantin. Sebab itulah bila orang tanya apakah hukum wanita melukis tangan dia waktu pengantin kan? Melukis tangan dia. Kalau ada sebahagian asatizah di Malaysia dia agak keras, dia kata tak boleh sebab menyerupai tatu. Tapi sebahagian lagi kata tak, itu tak kekal pun, sekejap je hilang. Kalau dia pakai inai, sebahagian lagi kata tak boleh buat sebab dia menyerupai Hindu. Tapi saya rasa yang baiknya tak payah buat lah. Tapi kalau nak buat masih lagi dimaafkan, selagi mana dia tu bahan yang tidak terlarang dan boleh tak menghalang air wuduk, ya, begitu. Dan wanita pun boleh pakai inai, digalakkan wanita memakai inai. Lelaki tak boleh pakai inai. Ikut mazhab Syafi'i, lelaki tak boleh pakai inai. Yang kahwin pun tak boleh pakai inai, pondan namanya. Tetapi mazhab Syafi'i, tapi Majlis Fatwa Kebangsaan pegang pendapat yang sangat ringan. Mereka kata boleh pakai inai lelaki sikit, 1-2 jari boleh. Bagi kita tak payah pakailah tuan-tuan, 1-2 jari pun tak payah pakailah. Tak payah ikutlah Majlis Fatwa Kebangsaan dalam bab ni. Majlis Fatwa berikan pendapat yang sangat ringan sebab mungkin keadaan masyarakat kita yang banyak sangat yang jahil, ya. Tapi maknanya yang lebih baik kita jauhilah bagi lelaki. Perempuan sila pakai. Waktu kahwin, waktu tak kahwin pun pakai juga. Jangan kata pakai inai, ya awak baru kahwin ke? Tak. Saya pakai sebab ini adalah Nabi suruh. Nabi suruh. Ya, sebab Nabi pernah nampak tangan seorang wanita sedang menghantar dalam satu tirai, nampak tangan perempuan. Nabi kata ni tangan lelaki perempuan, tangan perempuan. Perempuan pakailah inai. Bukan waktu dia kahwin saja. Wallahu a'lam. Ada dua soalan yang saya sekali. Yang lain kita mahu tak dapat nak ajukan sebab kita masa. Yang pertama, apakah pokok pakai mudah jika tidak ada rezeki ibu bapa? Yang kedua, bahagian belakang aurat untuk duduk, bahagian depan melebihi dada, bagaimana dengan bahagian belakang? Baik, iaitulah pakai purdah tanpa dapat restu ibu bapa. Kalau dia masih bujang, dia pakai purdah tanpa izin ibu bapa. Yang pertama sekali, pakai purdah itu tidak wajib bagi wanita. Ya, itu pendapat majoriti ulama lah. Majoriti, ya. Walau bagaimanapun, sebahagian wanita hukum dia mungkin khas untuk dia. Sebab mungkin dia comel sangat, ya. Maka dia macam mana, ataupun dia tahu wajah dia tu membawa fitnah dekat kawasan dia. Macam mana nak tahu wajah dia tu bawa fitnah? Contohnya ramai lelaki hantar mesej, ramai lelaki tanya dah kahwin belum, dah ada orang belum. Ramai, lebih daripada 5 orang dalam satu masa. Itu maknanya kamu tu bawa fitnah lah tu. Kalau itu keadaan dia, kamu bawa fitnah. So pada ketika itu orang ramai pula gosip-gosip, ada budak-budak lelaki semua gosip-gosip. Itu kamu buat fitnah. Kamu bagus pakai purdah. Jadi pakai purdah lebih banyak gosip. Tu payah sikit nak cerita. Kan? Tapi kita nak cerita itu keadaan purdah mungkin khas. Maka kalau ibu bapa tak restu dan keadaan itu berlaku di kawasan dia, di kampus dia contoh, dia masih boleh memakainya, ya, tanpa pengetahuan ibu bapanya. Bagi saya begitu. Sebab ibu bapanya patutnya dia cuba nak fahamkan ibu bapa dia dulu. Itu yang terbaik. Cuba bagi faham kat ibu bapa, kena pakai sebab saya ni gini. Kalau ibu bapa faham, okey. Tapi sebahagian ibu bapa kadang-kadang tak bagi anak dia pakai purdah sebab dia takut anak dia tak dapat jumpa jodoh. Dah petuk muka, macam mana dapat jodoh? Bapak dia kata. Orang tak tahu, tak kenal. Buka. Ya, dia suruh buka. Kan? So jadi kenalah diterangkan kepada ayah situasi mereka. Dan kemudian kalaulah saja nak lebih takwa pakai purdah, nak lebih selesa pakai purdah, maka ibu ayah tak bersetuju dan kita pun taklah menjadi fitnah yang besar pada kawasan setempat, maka taati ibu bapa adalah lebih penting dalam keadaan itu. Ya, soalan terakhir tadi apa? Bahagian belakang. Bahagian belakang ini
dia kalau kita tengok bahagian depan tutup sampai dada, bahagian belakang juga, maka dia serata lah nak ceritanya. Tapi sekarang ni ada juga pendapat yang mengatakan kalau boleh sampai ke punggung, wah itu dahsyat semua tu kan. Kalau boleh tutup sampai ke bahagian punggung, maka itu adalah yang terbaik. Tetapi bagi saya, bahagian punggung boleh ditutup melalui cara-cara yang mungkin berbeza lah, dengan kain yang longgar, dengan memakai kain dalam dan juga seluar panjang. Ingat tutup aurat wanita kalau dia naik kenderaan, naik motor atau naik kereta, naik tangga, selalu mesti pakai seluar panjang di sebelah dalam kain dia. Sebab Nabi SAW dalam satu hadis pernah keluar daripada masjid, tiba-tiba ternampak ada seorang perempuan jatuh daripada kenderaan dia. Nabi berpaling dengan segera, lalu Nabi bertanya kepada sahabat, dia pakai seluar panjang atau tidak? Maka sahabat kata dia pakai. Maka Nabi pun berkata, yarhamullahu mutasarwilatu minan nisa. Nabi itu menjawab, dirahmati oleh Allah sentiasalah wanita yang naik kenderaan dan memakai seluar panjang di sebelah dalam dia, maknanya untuk mengelakkan terangkat kain lalu nampak betis. Lalu kalau mafhum mukhalafah, kalau tak pakai seluar panjang maka dilaknati oleh Allah. Jadi kalau bahagian punggung tadi tu boleh di cover dengan pakaian, maka baju kurung contohnya, baju kurung kita contoh, kita ada kain, kita ada baju kurung disampai ke bahagian lutut kan, maka dah cukup bagi saya, tak perlu tudung tu sampai tutup sampai ke punggung. Tapi kalau pakai jubah, jubah-jubah wanita ni bahaya. Ada sebahagian jubah yang lipis, maka boleh kalau tunduk sikit boleh nampak garisan seluar dalam. Yang ini kalau tak pakai tudung labur, kena pakai kain dalam yang agak sedikit tebal, dan kemudian kena pakai pula seluar. Jadi kalau mana-mana butik, ada pengusaha butik kat sini, kalau boleh buat satu invention, iaitulah kain dalam campur seluar sekaligus dengan satu getah, supaya taklah perlu perempuan itu pakai seluar satu getah, pakai kain getah, banyaknya getah kan? So buatlah invention itu, saya beli insyaAllah. Tapi jangan jadikan saya sebagai dutanya, tak mahu. Baik, jadi itu adalah saya rasa tak perlu sampai ke bawah, tapi ini sampai sesuai dengan tudung bahagian depan dan juga belakang. Wallahu a'lam. Itu saja. Baik, itu saja. Terima kasih kepada pihak penganjur dan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang bersama-sama. Semoga ada banyak manfaat dan mampu membawa keberkatan. Dan satu lagi khusus, last sekali saya lupa nak sebut. Semalam saya ada cerita di surau berkenaan dengan penyakit ain. Kita hendaklah kita berdoa dalam doa-doa kita, a'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq wa min kulli syaitanin wahamah wa min syarri kulli ainin lamah, dan minta jauh daripada kejahatan pandangan mata yang menusuk, menikam, menyakitkan. So jadi para alim ulama menghuraikan bahawa ain artinya adalah orang pandang kita dengan pandangan kekaguman, dengan kecantikan kita dan keindahan kita. Dia beza dengan dengki. Dengki, orang kagum cantik kita, dia nak rosakkan. Ain, orang pandang cantik kita, dia rasa kagum, dia pun nak, dia rasa kagum, dia respect, maka jadi ain. Ain menjadikan kita jatuh sakit. Kata alim ulama, kalau kita berada dekat tempat tinggi, kena ain, kita boleh jatuh. Kalau kita tengah sihat, kita boleh sakit. Itu ain. Dan yang penting saya nak sebut, ain ini kata para alim ulama, kata Nabi SAW, 1/3 sebab orang meninggal dunia. Dan juga ain ini hak, betul. Dan ain ini kata alim ulama berdasarkan hadis-hadis boleh berlaku dengan sebab gambar wajah kita. Orang tengok kita. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan ingat nak cantik, nak soleh, nak pakai fashion cantik, tuan-puan membuka potensi ain berlaku kepada perempuan lebih daripada orang lain. Dia faham? So kecantikan yang terlebih-lebih itu akan mempotensi membawa penyakit ain kepada perempuan. Orang luar. Dan ingat, ain tapi juga datang daripada suami perempuan. Juga datang daripada isteri. Kalau isteri itu cantik sangat, suami tengok, bidadari isteri aku ni, jatuh sakit isteri dia. Dan juga boleh datang daripada diri sendiri. Jadi kita pun solid. Kau comel betul muka aku ni. Kita sendiri kenakan ain pada kita, boleh jadi. So jadi
nak berfashion, nak bersolek, nak berindah, ingat, jangan sampai terkena penyakit ain kerana diri sendiri atau kerana orang dekat keluarga kita atau ke orang luar. Dan kalau kita kongsi gambar di Facebook dan kita cantik, lagi banyak gambar kita, lagi besar potensi untuk kita terkena, tapi kurang potensi. Tapi yang lebih penting, kita mestilah membaca doa yang saya bacakan tadi, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq wa min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lammah. Ya, sekadar itu saja, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa barakallahu fikum jami'an.